Jadi daripada Bani Israel tadi banyak nabi, banyak sangat nabi. Daripada bangsa Arab hanya 4 orang nabi saja pernah diutus kepada bangsa Arab. Salinkan ya. Apa nabi-nabi diutus kepada bangsa Arab? Pertama, Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam makamnya berada di Hadramaut. Nabi Hud makam berada di Hadramaut. Yang keduanya Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam makamnya berada di Jordan. Okey. Yang ketiganya Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh makamnya berada di Mesir. Dan yang keempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makamnya berada di Madinah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Okey, siapa nak khidmat untuk jadi mukri hari ni? Mukri itu mana orang yang membaca ada. Bismillah. Kita telah sampai muka surat yang ke muka surat 62, betul? 62 ke saudara-saudara Nabi Yusuf. Muka surat 62 Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ni kita menyambung pengajian kita dan mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan kepada kita. Seperti yang kita tahu bahawa apabila kita sebut mengenai kita orang yang percaya kepada Allah dan juga Rasul ataupun dipanggil orang yang beriman Jadi kita disuruh untuk percaya 6 perkara, iaitu rukun iman itu. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya kepada malaikat, percaya pada hari kiamat dan percaya kepada qada dan qadar. Okey. Jadi dalam sesi pengajian kitab kita ni kita maknanya meneliti iaitu kepercayaan kepada para nabi dan juga rasul So bahagian-bahagiannya apa so maknanya jadi kita tahu dekat mana kita punya pengajian ni, kitab ni kat mana. Dia syarah kepada rukun iman. Syarah rukun iman iaitu rukun iman percaya kepada nabi dan juga rasul. Dan kita telah sampai kepada muka surat ke-62. Betul? 62 iaitu saudara-saudara Nabi Yusuf. Sama tak? Oh, kita lama. Okey. Boleh pinjamkan. Okey, pinjamkan dulu. Okey, sebagai ulangan sebab bab ni bab yang terputus ataupun pada minggu lepas, kita dalam bab takwil kesalahan Nabi. Okey. Takwil ni maknanya maksud lain bagi kesalahan Nabi. Sebab Nabi-Nabi itu sifatnya maksum. Sifatnya maksudnya tidak terpelihara daripada kesalahan-kesalahan yang mendatangkan dosa. Tapi ada beberapa ayat dalam Quran atau hadis Nabi menceritakan mengenai kesalahan yang mungkin di segi mata kasar kita nampak kesalahan. Sebab itu kita bincang takwil kesalahan Nabi dan juga Rasul. Apa maksud? Mana kalau salah tu maksudnya apa? Takwil ni mana maksud lain
bagi kesalahan-kesalahan itu. Dan kita telah sampai ke muka surat yang ke-62, iaitu saudara-saudara Nabi Yusuf. Sila Ustaz. Boleh. Bismillah. Saudara-saudara Nabi Yusuf, ulama masih berbeza pendapat. Apakah saudara Nabi Yusuf, putra Nabi Yaqub adalah Nabi atau wali? Jika kita mengikuti pendapat bahawa saudara-saudara Nabi Yusuf adalah wali, maka terhadap perilaku dosa mereka kita tidak iskal. Kerana wali memang tidak maksud. Okey, iskal maksudnya muskil Maksudnya kita tidak keliru lah atau tidak muskil. Okey. Kerana wali tidak maksum. Jadi perbahasannya, adakah saudara-saudara Nabi Yusuf itu Nabi ataupun wali saja. So kalau Nabi dia ada buat salah. So kalau dia adalah Nabi, maksudnya tak patut buat salah. Tapi kalau dia wali, maksudnya wali itu tidak maksum. Okay. Kemudian seterusnya. Apalagi setelah ada pemaafan dari Nabi Yusuf atas perilaku buruk mereka dan mendapatkan doa pengampunan dari ayahanda mereka, iaitu Nabi Yaqub AS. Pendapat yang mengatakan bahawa mereka adalah Nabi adalah berdasarkan firman Allah, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. Katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang turunkan kepada kami dan apa yang turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya. Ayat ini merupakan dalil apa yang telah disampaikan, tepatnya pada maksud ayat anak-anak Nabi Yaqub dalam ayat tersebut. Tetapi memang dalil pendapat ini tidak cukup kuat menerima sanggahan dari beberapa ulama yang tidak bersetuju, termasuk Imam Ibn Katsir, Imam Suyuti dan lain-lain. Mereka cenderung bahawa saudara-saudara Nabi Yusuf bukan Nabi kerana mereka melakukan dosa yang tidak mungkin dilakukan oleh Nabi, sama ada sebelum diangkat menjadi Nabi atau setelahnya. Jika kita mengikuti pendapat bahawa saudara-saudara Nabi Yusuf adalah Nabi, maka muncul soalan, mengapa mereka melakukan kejahatan kepada Nabi Yusuf padahal yang demikian itu bercanggah dengan sifat kemaksuman Nabi? Jawabnya adalah, saudara-saudara Nabi Yusuf ini bukan rasul yang mengajarkan syariat, tetapi hanya Nabi. Perkaranya sama dengan perkara Nabi Khadir yang hukumnya tidak boleh, yang tidak bisa diperlakukan dari lahiriahnya sahaja. Artinya, ada sir atau rahsia antara mereka dengan Allah. Imam Syawi dalam Hasyiah Asy-Syawi berkata, mungkin sahaja Allah memperlihatkan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf bahawa Nabi Yusuf telah akan menjadi Nabi dan menjadi penguasa kota Mesir, dan itu tidak bisa terjadi kecuali harus dibuang di dalam sumur dan lain-lain. Jadi mereka tampak dilarang secara lahirnya, tetapi diperintahkan hakikatnya, lantaran mereka bukan rasul yang mengajarkan syariat, tetapi hanya Nabi sebagaimana Nabi Khidir. Okey, so jadi mana perbahasan dia adalah ada yang berpendapat bahawa saudara-saudara Nabi Yusuf itu adalah Nabi berdasarkan firman Allah tu, muka surat 63 tu, Qulu amanna billah, katakan kami beriman pada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, maksudnya diwahyukan kepada kami lah. Jadi ada pendapat kata bukan Nabi, macam Ibn Katsir itu mereka hanya wali saja. Okey, tolong tambahkan dalam catatan ilmu kita, okey, kalau ada persoalan, siapakah orang yang disebut dalam Quran mereka bercakap benar tapi mereka masuk neraka, dan satu lagi golongan mereka bercakap bohong tapi mereka masuk syurga? Okay, tambahkan dalam catatan kita. Dalam Quran ada golongan mereka ni bercakap benar tapi mereka masuk neraka. Okay, yang keduanya mereka itu bercakap berbohong tapi mereka itu masuk syurga. Okay, siapakah golongan itu? Golongan yang mereka bercakap benar tapi masuk neraka dalam surah Al-Baqarah ayat 113. Surah Al-Baqarah ayat 113, A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Wa qalatil yahud laisatil nasara ala syai' wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Orang Yahudi kata orang Nasrani sesat. Orang Nasrani kata orang Yahudi sesat. Dua-duanya cakap benar. Kan? Tapi dua-duanya sebab akidah dia rosak, dua-duanya ke neraka, na'udzubillah. So dia cakap dalam Quran ada golongan yang dua-dua bercakap benar, tapi mereka tu maknanya berada di neraka. Surah Al-Baqarah ayat 113. Okey. Adapun golongan yang bercakap berbohong tapi mereka akhirnya masuk syurga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf ini. Surah Yusuf ayat 17. Surah Yusuf ayat 17 mereka berkata wa qulu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhi'b. Mereka berkata wahai ayah kami pergi maknanya memburu atau bertanding dan kami tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami dan mereka dimakan oleh dan dia dimakan serigala. Maknanya dia cakap bohong, tapi akhirnya mereka minta ampun dan mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di maknanya surah ayat 17. Tambahkan dalam catatan kita biar paling kita tahulah perbahasan-perbahasan yang menarik yang ada dalam Quran. Okey. Kemudian takwil ayat-ayat pemaafan Nabi. Takwil ni maksudnya maksud lain. Maknanya maksud lain. Ada maksud yang di sebalik. Tu nak senang fahamlah maksud takwil. Tafsir kita membahaskan ayat itu maksud dia apa. Tapi takwil ni kita dapat satu ayat, kita sebenarnya dia ada maksud yang lain. So kita mencari apa maksud yang lain itu. Itu dipanggil takwil sebab semua bahasa ni ada takwil juga. Contoh dalam bahasa Melayu lah contoh saya pernah mengajar di Moscow State University di Rusia. Jadi waktu tu orang Rusia nak belajar pasal Nusantara, pasal undang-undang Islam tapi tak percaya pada orang Arab. Maka dia minta permohonan ke UM waktu tu, Datuk Prof Ahmad Hidayat bagi sokongan saya mengajar di sana. Okey. Jadi ketika saya berada di sana, Oriental Study yang mengkaji pasal bahasa-bahasa ni datang jumpa saya. Dia kata, boleh tak engkau terjemahkan, kami ni belajar bahasa Melayu apa maksud telur di hujung tanduk? Pada kami telur di hujung tanduk ni berlaku perbahasan kat sana. Ni maknanya orang belajar bahasa Melayu ni, kami rasa telur di hujung tanduk tu telur, sebiji telur, sebutir telur ada di hujung tanduk. Maknanya benda tu ajaib. Benda tu ajaib. Macam mana telur tu boleh berdiri di hujung tanduk? Tapi kita orang Melayu, sebab itu bahasa kita faham. Maksud telur di hujung tanduk bukan ajaib. Jadi mereka buat ayat, saya cukup kagum melihat sarkas. Mereka melompat daripada tali ke tali, hebat sangat mereka. Keadaannya seperti telur di hujung tanduk. Sebab kagum tu, sebab macam mana boleh buat pelik benda tu sebab kita orang Melayu, kita faham. So kita bukan tafsir telur di hujung tanduk tu, kita takwil. Takwil tu apa? Kita bagi maksud dia apa sebenarnya maksud tu. Telur di hujung tanduk tu bukan itu. Telur di hujung tanduk tu bagi orang Melayu adalah keadaan berbahaya. Itu takwil. Jadi kadang-kadang setengah-setengah ayat Quran dia ada tafsir. Tafsir ni maknanya kita bahaskan ayat tu. Okey, apa-apa sebagainya. Takwil ni apa maksud sebenar yang sebenarnya disebut dalam ayat Quran tu. Maka ulama cari. Itu maksud takwil. Okey. Takwil ayat-ayat pemaafan Nabi. Okey. Silakan. Ada beberapa ayat yang menunjukkan pengampunan Allah terhadap dosa-dosa Nabi Muhammad SAW. Padahal yang demikian melazimkan Nabi mempunyai dosa yang sehingga Allah memaafkannya. Bahkan pada sebagian ayat secara soreh menunjukkan Nabi Muhammad SAW secara soreh, secara terang. Soreh itu terang. Maknanya bahkan pada sebahagian ayat secara soreh. Soreh itu secara jelas, secara terang, menunjukkan Nabi Muhammad memiliki dosa. Kalau tengok secara soreh, tengok macam word by word dia macam ada dosa. Tapi apa takwil dia? Maknanya sebenarnya apa maksud dia tu? Okey. Soreh tu maknanya secara terang atau secara jelas. Okey, terus Dan yang demikian juga bercanggah dengan sifat kemaksuman Nabi.
Sebahagian ayat-ayat tersebut adalah afallahu anka lima azinta lahum. Allah maafkan dirimu yakni Muhammad. Mengapa kamu beri izin mereka yakni kaum munafik? Okey. Jadi contoh dia dalam ayat ini Allah kata afallahu anka. Maksudnya Allah maafkan kau wahai Muhammad. Seolah-olah macam ayat ni tengok dia macam Nabi itu buat dosa lepas tu Allah maafkan. Okey. So maksudnya jadi macam mana, apa maksud, apa takwil dia? Apa maksud sebenar yang kita cari itu apa dia? Okey, silakan. Terus. Ayat ini bermula dari Rasulullah SAW yang berikan izin sekelompok kaum munafikin untuk tidak berangkat ke perang Tabuk. Walaupun pada ayat selanjutnya menyebutkan bahawa andai mereka berangkat perang pun tidak akan menampak kepada muslimin dan justru akan membuatkan kerosakan. Dan Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW, mengapa beliau tidak berhati-hati dengan menunggu sampai melihat sifat kemunafikan mereka. Pendapat lain menyatakan bahawa Rasulullah SAW melakukan ijtihad dan ijtihad beliau tidak salah. Tapi ijtihad tersebut dianggap mubah sehingga tidak patut dikerjakan orang sekalian Nabi Muhammad SAW. Okey, mubah maknanya harus. Okey, tetapi ijtihad tersebut dianggap mubah, iaitu harus. Maknanya bolehlah Nabi untuk berijtihad itu, sehingga tidak patut dikerjakan orang sebelum Nabi itu. Maksudnya mubah tu harus atau boleh. Okay, kemudian yang demikian okey, tetapi ijtihad tersebut terus Tetapi ijtihad tersebut dianggap mubah sehingga tidak patut dikerjakan orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang demikian termasuk bahagian dari kaedah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Okey, ayat ni pernah kita jumpa sebelum ni. Okey, buat kata terjemah dia, hasanatul abrar, kebaikan orang biasa adalah keburukan orang-orang yang muqarrabin, orang rapat dengan Allah. Okay, buat terjemahan dulu bahasa Melayu dia. Nanti saya akan tafsirkan. Tafsirkan tu maknanya bagi maksud lah, bukan takwil ya. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Maksudnya kebaikan orang biasa merupakan keburukan orang-orang muqarrabin. Muqarrabin orang yang rapat Allah. Okey. Dia ada satu kaedah dalam bahasa Arab, contoh Okey. Nak senang faham contoh di sini. Okey. Okey. Kita orang biasa. Okey, kita orang biasa, kita buat solat isyak tadi. Kita buat solat isyak tadi Okey, alhamdulillah bagus. Itu adalah perbuatan yang bagus, solat isyak berjamaah. Okey. Lepas solat isyak, kita pun duduk belakang, kita pun main telefon. Okey, tengok apalah telefon kan. Jadi itu kita dah kira bagus dah. Hasanatul abrar, kebaikan orang biasa. Maknanya kau datang masjid dah bagus dah. Sembahyang berjemaah ke masjid bagus dah. Tapi bagi orang muqarrabin, orang yang rapat dengan Allah, belum cukup lagi. Maknanya lepas solat tadi isyak, buatlah solat sunat ba'diyah. Jadi maksudnya orang baik, bagi orang biasa baik dah, hasanatul abrar. Tapi bagi orang-orang yang memang level-level yang muqarrabin, kau tak buat solat sunat tu macam teruk sangatlah kau. Sayyiatul muqarrabin. Itu contoh dia. Boleh faham itu satu kaedah. Sebab tu kita, kalau kita nak tingkatkan diri kita pakai kaedah ini. Okay. Bagi orang biasa mungkin sedekah seminggu sekali itu bagus dah. Tapi bagi kita yang mungkin nak makin nak dapatkan diri kepada Allah, itu belum bagus bagi diri kita bukan bagi orang lain tau, bagi diri kita. Jangan ukur orang lain pula. Kalau seminggu sekali tak bagus bukan kan. Dia bagi diri kita. Tak bagus lagi So kita kena 1 minggu 3 kali paling kurang. Jadi kaedah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Maknanya orang biasa bagus dah, hasanah dah. Tapi bagi orang yang rapat dengan Allah tu masih macam belum lagi lah. Belum cukup lagi. Okey? Jadi maksudnya Nabi itu yang afallahu anka tu maknanya dari sudut orang biasa okey dah je. Tapi bagi Nabi itu macam patutnya lagi baguslah. Macam tapi tak sampai jatuh dosa. Okey. Kemudian pendapat lain datang dari Syekh Abdullah Al-Sya'rani dan Al-Yawaqid wal Jawahir yang menaqal ucapan Imam Ibn Arabi. Sekejap ada kurungan 248 tu jilid 2, muka surat 248
Sebenarnya pun ada juga. Takut kalau kita mengajar kitab ni, at least kita tahulah kurungan 2 tu jilid 2 muka surat 248. Okey, kemudian bahawa sesungguhnya ayat di atas bukan celaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, sekejap satu lagi. 248 tu kan yang menakal. Nakal tu maksudnya yang memetik ucapan. Okey, nakal istilah memetik. Contoh macam gini saya nakalkan perkataan yang Muhammad pada menteri. Contoh, nakal tu saya petik perkataan ini. So maksudnya bukan perkataan dia, perkataan siapa-siapa dia itulah. Okey, yang menakal ucapan Imam Arabi bahawa sesungguhnya ayat di atas bukan celaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi pertanyaan kepada beliau dan memberi izin orang-orang munafik. Namun kerana pertanyaan ini bisa memberikan salah sangka dengan dianggap sebagai celaan, maka Allah memberikan ampunan terlebih dahulu untuk menafikan salah sangka tersebut, kerana celaan dengan ampunan tidak boleh menjadi satu. Sedangkan ayat yang secara tegas menunjukkan Rasulullah SAW melakukan dosa, iaitu okey, sekejap Jadi itu ayat pertama selesai perbahasan dia. Afallahu anka, Allah memaafkan. Allah maafkan. Okey. Tambahkan dalam catatan kita. Kita duduk antara dua sujud, ada dua istilah perkataan ampun. Satu Rabbighfirli, kemudian ujung wa'fu anni. Pasal tak? Duduk antara dua sujud tu dia ada 8 doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa'fu anni, afallah Apa beza Rabbighfirli dengan wa'fu anni ujung? Rabbighfirli, kita minta ampun pada dosa yang kita tahu kita buat dosa. Rabbighfirli, Allahummaghfirli, kita tahu kita buat dosa. Wa'fu anni, kita minta maaf pada Allah pada dosa yang kita tak perasan. Contoh, kita tak berniat nak mengata orang, tapi perkataan kita tu mengguris hati orang lain, kita tak perasan pun. Mengguris hati orang keliling kita tu. Itu ada beberapa dosa yang Allah maafkan. Jadi sebab tu kita minta Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu beza antara Rabbighfirli dan wa'fu anni. Okey, jadi ayat tadi tu jelas. Okey, sekarang ni takwil ayat kemaafan pada Nabi ada 4 ayat. Kalau tengok macam ayat ni nampak sangat Allah tu maksudnya memaafkan dosa Nabi, yang Nabi tu membuat dosa seolah-olahnya. Apa takwil dia? Okey, jadi kita tengok 4 ayat tu. Sila. Pertama, liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lampau dan yang akan datang. Okey. Tengok jadi maksudnya surah Al-Fath ayat kedua ni liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, dan untuk Allah beri ampunan kepada dosamu wahai Muhammad, tak ada yang lepas atau akan datang. Seolah-olah macam ayat ni macam Nabi berdosa je. Nabi itu maksum. So apa takwilnya? Kita akan tengok sebelah nanti. Kemudian kedua, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, mintalah ampunan untuk dosamu dan untuk kaum mukminin dan mukminat. Jadi Allah yang kata minta ampun wahai Muhammad untukmu dan untuk mukminin dan mukminat. Macam persoalan Nabi buat dosa pula kan? Apa takwilnya? Okey. Kemudian ketiga, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripada bebanmu. Surah Al-Insyirah. Okey, dan yang keempat, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Surah Al-Duha. Ayat ke-7 Okey, so maksudnya ada 4 ayat ini yang kita perlu tahu takwilnya apa. Sebab Nabi tu maksum, tapi tengok sini macam ayat ni macam Nabi buat dosa pula. So apa takwilnya? Okey. Bagi takwil ayat yang pertama, iaitu liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Okey, silakan. Okey. So buatkan nombor lah, bersenang. Nombor 1. Okey, sekarang buat nombor 1 kat tepi tu. Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Okey, sila. Said Muhammad Alwi Al-Maliki dalam Manhaj As-Salaf halaman 208 menakal ucapan Qadhi Iyad. Okey. Menakal apa tadi? Memetik perkataan daripada Qadhi Iyad. Kemudian bahawa ada beberapa jawapan terkait dengan ayat pertama yang lahiriahnya menunjukkan Rasulullah SAW pernah melakukan dosa.
Yang pertama, yang dikehendaki dalam ayat tersebut bukan Rasulullah SAW tapi umatnya. Artinya, khitab dalam ayat tersebut bukan ditujukan kepada Rasulullah SAW tapi kepada umatnya. Okey, khitab tu perkataan. Khutbah. Khutbah kan. Khitab dalam ayat tersebut, maknanya perkataan ayat tersebut bukan dituju pada Rasulullah tapi pada umatnya. Ayat pertama, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara, itu untuk umat Nabi Muhammad. Okey, kemudian yang kedua yang dikehendaki adalah rupanya Rasulullah SAW atau takwil beliau. Itu takwil Nabi, maknanya Nabi bagi maksud yang lain. Okey, kemudian yang ketiga, ampunan tersebut maksudnya adalah pembebasan Allah kepada beliau dari segala dosa. Maknanya ampunan tu maknanya adalah Allah bebaskan daripada dosa, sebab ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, yang dulu dan akan datang. Maksudnya Allah pelihara. Itu takwil ya. Okey, kemudian buat nombor 2 kat situ. Sedangkan jawab terhadap jawapan ayat kedua. Okey, buat nombor 2 situ. Okey. Nombor 2. Bandingnya nombor 2 tu apa, yang belakang tu lah. Nombor 2 apa? 2 merujuk yang belakang tu. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Takwil ayat yang itu. Sila. Sedangkan terhadap jawapan ayat kedua, Sayyid Muhammad Alawi menyatakan yang dimaksudkan adalah sempurna sifat tawaduk yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sehingga beliau tidak mengandalkan, yakni bergantungkan pada anugerah dari Allah. Atau maksudnya ampunan dosa-dosa umatnya terhadap hak-hak beliau. Okey, jadi maksudnya takwil ayat kedua tu, dan minta ampunlah untuk dosamu dan untuk kaum mukminin dan mukminat, takwilnya adalah maksudnya Nabi itu minta ampunkan dosa-dosa untuk umat dia sebenarnya. Okey, letakkan nombor 3. Nombor 3, takwil ayat ketiga, nombor 3. Sila. Kemudian terhadap ayat yang ketiga, beliau mengatakan terdapat beberapa takwil. Di antaranya adalah bahawa maksudnya Allah menjaga Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan menjadikannya maksum. Jikalau bukan kerana penjagaan tersebut, tentu beliau merasa berat. Atau menurut takwil yang lain, Allah mengingatkan beban beliau dari menanggung risalah sebelum disampaikan. Kemudian buat nombor 4 kat situ. Nombor 4. Okey, seterusnya. Sementara terhadap ayat yang keempat, Sayyid Muhammad Alawi berkata bahawa sahabat Ibn Abbas dan seorang ulama menyatakan maksud dari ayat tersebut adalah Rasulullah SAW tidak tahu tanda-tanda kenabian dan tata cara bagaimana mengajak manusia kepada iman. Dan banyak lagi takwil ulama yang sampaikan beliau dalam kitabnya. Okey, itu takwil ayat keempat. Wa wajadaka dhallan fahada, dan kami dapati kamu bingung lalu kami memberi petunjuk. Lebih kepada cara-cara nak ngajak orang untuk ke arah keimanan. Okey, jadi itu 4 takwil bagi nak tengok tu macam Nabi macam buat salah pula, tapi tak, itu 4 takwil ya. Okey, yang bawah ni adalah takwil bagi kesalahan Nabi Ibrahim pula. Habis sebut Nabi dia maksum, tapi tak macam ada buat salah pula. So apa maksud ayat ini? Okey, seterusnya. Adapun pengharapan taubat dari Nabi Ibrahim AS dan firman Allah, "Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin." Dan yang amat aku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Surah Syu'ara. Okey. Surah Syu'ara, dan maknanya ingin mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ada kesalahan pula ni. Nabi Ibrahim kata Nabi itu maksum. So apa takwilnya? Sila. Ucapan ini dari lahirnya juga menunjukkan kesalahan Nabi Ibrahim AS. Lalu bagaimana jawabnya? Syekh Ibn Arabi sebagaimana dinaqal Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dan Al-Yawaqid wal Jawahir juzuk 2 surat 246, dan Syekh Al-Alusi dan dalam Ruh Al-Ma'ani. Juzuk berapa tu? X1V berapa? 14 X 10. Okey. Juzuk 14 surat 402 berkata bahawa permintaan ampun Nabi Ibrahim AS adalah terkait dengan penisbatan sakit kepada diri beliau sebagaimana tersurat dalam ayat wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku yang Ibrahim sakit, maka dia, yakni Allah, yang menyembuhkan aku. Surah Syu'ara. Seterusnya. Padahal secara hakiki yang membuat sakit adalah Allah. Kemudian jika disoalkan, bukankah Nabi Ibrahim sendiri sebagaimana dalam hadis syafaat uzma itu sebagai dusta yang berarti adalah sebuah pengakuan dosa? Sekejap. Syafaat uzma adalah syafaat besar. Syafaat uzma adalah syafaat yang besar. Sebelum kita bahas tu ayat ni biar kita faham, tambahkan dalam catatan kita ya.
Syafaat ni maknanya pertolongan. Syafaat tu makna pertolongan Dan apabila merujuk syafaat Nabi SAW, kita akan merujuk yang besarnya adalah pertolongan Nabi di akhirat. Okey, besok dekat akhirat ada satu peristiwa, iaitu manusia ni dia dihamburkan seperti kelkatu yang berterbangan, kan? Yaumala Allah sebut yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, ketika manusia dihamburkan seperti kelkatu yang berterbangan. Okey, negara kita ada kelkatu, kan? Kalau musim hujan tiba-tiba sarang kelkatu pecah, dia akan menghurungi lampu. Jadi kita boleh tengok secara visual apa maksud ayat itu. Okey, kelkatu ni kalau dia menghurungi lampu, dia nak pergi mana? Dia pun tak tahu dia nak pergi mana. Dia akan menghurungi lampu, dia akan terhantuk dekat lampu, berpusing-pusing dekat lampu, kan? Ada yang tercabut kepak sebelah, jadi menggunakan sepenuh tenaga dia dengan kepak sebelah tu nak pergi ke lampu juga, akhirnya kepenatan dan mati. Pagi-pagi tok siap kita bising, apa banyak kelkatu ni, kan? Zaman menyapu. Okey. Jadi manusia ni dihambur seperti kelkatu. Besok dekat kubur, maksudnya bangkit daripada kubur, ditiupkan sangkakala, manusia tak tahu nak pergi mana. Ke depan tak tahu mana nak dituju, ke belakang tak tahu mana pangkal, ke kanan tak tahu mana nak pergi, ke kiri tak tahu mana nak diarah, tak tahu. Semua bergerak sampai kepenatan. Penat macam tak ada daya. Maka mereka berjumpa dengan semua nabi-nabi, boleh tak minta Allah segerakan untuk hisap? Mereka jumpa daripada Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bila jumpa, maka nabi-nabi semua surrender. Macam seorang macam, aku tak boleh lah, aku pun malu depan Tuhan, kan? Aku ada buat salah. So salah, kata Nabi Maksum, kenapa buat salah? Apa takwil dia? Waktu Nabi Ibrahim, aku pun ada buat salah juga. So apa takwil dia? Kan? Waktu ke akhirat besok. Sampai akhirnya yang dapat memberi syafaat hanya Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi mohon pada Allah, maka Allah pun menyegerakan hisap. So orang tak tahan. Macam kelkatu tak tahan dah. Tak tahan. Ada mati itu untung. Kan? Sebab mati habis. Besok ke akhirat mati tak ada. So memang penat-penat, tak tahu nak buat apa. So orang jumpa Nabi, sampai jumpa Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mohon pada Allah. Permohonan Nabi pada Allah untuk menyegerakan supaya disegerakan hisab, itu dipanggil, istilah dia syafaat uzma ataupun syafaat kubra. Jadi istilah syafaat uzma ni merujuk kepada Nabi SAW yang nak menyegerakan untuk kita semua dihisab. Okey, itu untuk semua manusia. Bagi syafaat Nabi kepada umat, kepada kita, kepada umat, sebab dalam hadis Nabi, siapa yang pergi Mekah, saya nak cerita sikit. Kalau terutama orang lelaki, kita masuk daripada Babu Salam, Masjid Nabawi, Babu Salam depan sekali, masuk, pergi ke hujung, ada makam Nabi sebelah kiri, betul? Kita masuk Babu Salam, ke Babu Bakit dipanggil. Sana Babu Bakit, ni Babu Salam. Okey. Masuk sini, kita masuk, beratur, betul tolak ni. Okay, siapa yang pergi umrah cuba bayangkan sebelah kanan dinding depan sekali Masjid Nabawi, betul? Dinding depan sekali. Dinding depan tu apa yang ada? Dia ada bulat itu 201 nama yang kita baca tadi sebelum kelas. 201 nama tu. Sebab tu kalau kita boleh hafal tu sangat bagus. Itu gelaran nama Nabi kita Muhammad SAW. Kan, saya ada buka kitab dia, syarah nama-nama Nabi SAW dekat Bukit Jelutong. Jauh nak pergi waktu siang, waktu tu tengok kat YouTube je. Kita dah dah editkan tak lama. Satu kuliah tu dalam mungkin 30 minit je lah. Kuliah tu dah 1 jam kita dah edit 30-40 minit je. 1 jam nanti takut YouTube tengok kita. Sedang kita dah edit dah ringkaskan. Itu Asma'un Nabi, syarah Asma'un Nabi ada kat YouTube. Ustaz Amin Asma'un Nabi. Okey. Sebelah kiri adalah nama-nama Nabi. Kita tengok sebelah kanan ada pintu gerbang sampai ke makam Nabi. Ada 5 buah hadis. Ada 5 buah hadis jangan tak perasan. So siapa-siapa nak jadi mutawif, biar peka benda-benda ni, apa yang dia kena. Jadi boleh cerita kat orang lah. So sebelah kiri ni sebenarnya ada 5 buah hadis. Kalau siapa tak perasan, kalau pergi baru ni, ambil gambar. Okey. Hadis yang pertama, Nabi SAW dalam hadis, 5 hadis tu diletakkan kat makam Nabi. Daripada 5, 2 mengenai syafaat.
Dua mengenai syafaat. Hadis yang pertama, Nabi sebut sembahyang di masjid aku lebih baik, maknanya lebih baik daripada sembahyang dekat mana-mana masjid kecuali Masjidil Haram. Maknanya itu hadis yang pertama. Salatu fil masjidi, sembahyang masjid aku lebih bagus daripada mana-mana masjid pun di dunia kecuali Masjid Haram. Hadis yang kedua mengenai syafaat Nabi SAW. Hadis yang kedua apa? Inna syafa'ati lahaqqun. Syafaat aku real, betul-betul ada. Faman lam yu'min biha falaysa min ahliha. Siapa yang tak cari takkan dapat. Siapa tak beriman tak cari takkan dapat. Bahasa orang Arab menangis kat situ sebab dia faham. Kita tak faham, kita bertolak-tolak aje. Apa orang Arab menangis kat sini? Kita suruh jalan kan. Dia menangis tengok ayat tu sebab dia faham. Okey. Hadis yang ketiga Nabi SAW sebut inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat aku adalah untuk umatku yang berbuat dosa. Tapi dalam hati ada bercita-cita nak jadi baik. Dosa besar. So maksudnya Nabi tahu akhir zaman bukan mudah nak jadi baik. Nabi tahu kan. Ibu-ibu kakak ikhlas tanyalah kan. Senang ke jadi isteri solehah akhir zaman ni? Senang ke? Dengan suami yang sebut nak kahwin lagi lah senang nak jadi isteri solehah. Kan? Ayah-ayah, abang-abang nak jadi suami soleh senang ke akhir zaman? Kan? Kita jadi anak soleh senang ke? Nabi tahu. Sebab tu Nabi janji benda syafaat pada kita. Itu hadis yang ke 1, 2, 3. Hadis yang keempat Nabi SAW sebut mengenai yang keempat, antara mimbarku dengan rumahku raudat min riyadil jannah. Antara maaf. Hadis yang keempat adalah iman akan pulang ke Madinah seperti mana ular pulang ke sarang. Iman akan pulang ke Madinah seperti mana ular pulang ke sarang. Maksudnya nak refresh iman, pergilah Madinah. Dan yang terakhir, yang kelima, antara mimbarku dan juga rumahku raudah min riyadil jannah, adalah taman-taman di antara taman-taman syurga. Maksudnya apa? Banyak malaikat akan saksikan doa kita tu. Taman syurga, orang bertolak-tolak kat situ. Okey? Tapi orang terlupa. Raudah ni dari kembar dia. Orang nampak raudah tu bertolak-tolak kat sana. Kadang-kadang sampai pijak-pijak orang. Tapi raudah ni ada kembar dia. Kembar raudah ni mana-mana tempat yang ada majlis ilmu, itulah kembar raudah. Sebab tu kita duduk majlis ilmu ni duduk dalam raudah. Dan banyak malaikat menyaksikan, besok akhirat betul Tuhan Haji ni memang ada ni kat masjid dengar kuliah asalah tu. Tapi dia mengantuk sikit, tapi dia memang ada kat sini tu. Malaikat saksikan maksudnya saksikan. Ni raudah. Sebab tu mana-mana tempat yang ada majlis ilmu, duduk walaupun sekejap berdoa lah banyak. Doa tu disaksikan oleh malaikat. Okey? So jadi balik mengenai syafaat. Syafaat uzma ataupun syafaat kubra, kalau kita dengar, merujuk kepada syafaat Nabi SAW minta kepada Allah menyegerakan. Okey. 7 lagi syafaat Nabi SAW salinkan untuk tambahan ilmu kita. 7 lagi syafaat di akhirat. Yang pertama, okey, bagi orang yang sama-sama timbangan amalannya, alamak tak lepas ni, sama-sama ngam-ngam 50-50, maka Nabi bagi syafaat, tolonglah Tuhan, bagilah dia pulang ke syurga. Maka dia pun masuk syurga. Yang ngam maknanya yang sama-sama timbangannya berat, sama-sama berat, maka syafaat Nabi, tolonglah ya Allah, maka masuk syurga. Itu antara syafaat Nabi. Kemudian yang keduanya, yang timbangan amalannya lebih berat, jahatnya lebih berat, pun Nabi datang, tolonglah ya Allah, tolonglah bagilah masuk syurga. Dan Allah bagi. Yang kedua yang pertama sama berat, yang keduanya iaitu yang jahatnya lebih berat. Tapi sebab dia umat Muhammad, dia berusaha nak jadi baik. Ini disebut kan, syafaati li ahli kabairi min ummati. Syafaat aku diperuntukkan untuk orang berbuat dosa besar. Buat dosa tapi hati tu nak jadi baik. Cuma tak ada kemampuan dan meninggal. Okey? Yang ketiga iaitu dah tak boleh buat apa-apa dah. Kan? Dah masuk neraka. Minta Allah boleh tak ringankan azab. Dah Allah bagi.
Umat ni dah tak ada apa-apa dah, dah tolong berat sangat dah, dosa dia berat sangat dah. Paling kau ringankanlah ya Allah, ringankanlah. Itu yang ketiga. Yang ketiga majlis syafaat. Okey. Yang keempat apa? Yang keempatnya iaitu ada orang-orang yang dah masuk neraka, nauzubillah, boleh Allah ampunkan dan dah masuk dah, mana dah pengadilan dah masuk ke syurga. Tadi dah masuk, ringankan. Ini dah masuk, boleh bawa keluar masuk syurga. Okey. Yang kelima apa syafaat Nabi SAW? Yang kelima iaitu mohon pada orang-orang mana-mana orang yang mati beriman, macam mana besar pun dosa dia, bagilah akhirnya masuk ke syurga. Tapi mati beriman sebab tu jangan syirik. Mati beriman tu yang kelima. Okey. Yang keenam yang boleh masuk syurga. Tengok timbang amalan dia, alhamdulillah berat amalan dia. Maksudnya bawa amalan sebelum timbang ni, syafaat Nabi bagilah dia masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab pula. Maknanya dah confirm, alhamdulillah, nampaknya macam amalan ni macam bagus, alhamdulillah ni. Nabi bagi syafaat bighairi hisab, tanpa hisab. Maknanya tak susahlah. Okey. Dan yang ketujuh, yang dah masuk syurga, alhamdulillah, dinaikkan darjat syurga tu bersama para nabi-nabi yang lebih tinggi lagi. Kan? Itu 7, kan? Ni apa nama, dalam kitab syarah Aqidah Tahawiyah ada menyebut bahaskan benda ni lah. Tapi ini kita dalam catatan kita lah. So syafaat uzma atau syafaat kubra itu apa? Itu yang pada semua umat-umat Nabi Adam ke apa semua, syafaat kubra. Syafaat untuk umat Muhammad saja 7 benda tadi tu. Jadi maksudnya sebab itulah hidup kita ni biar banyak selawat Nabi SAW, biar supaya amalkan sunah-sunah Nabi SAW, biar dapat syafaat Nabi SAW. Okey, so itu syarah kepada syafaat uzma tu. At least kita tahulah apa tu syafaat uzma. Okey, jadi mana Nabi Ibrahim ni, maknanya ada dalam hadis ni, maknanya mereka cuba minta untuk syafaat uzma, tapi Nabi Ibrahim kata tak boleh, aku takut, aku malu dengan Tuhan sebab aku pernah berbohong 3 kali. So apa takwil dia? Okey, terus kan. Kemudian jika disoalkan, bukankah Nabi Ibrahim AS sendiri sebagaimana dalam hadis syafaat uzma mengakui itu sebagai dusta yang berarti adalah sebuah bentuk dosa. Dan berikut bekalan dalam hadis syafaat uzma yang panjang tentang alasan menolakkan beliau memberikan syafaat. Wa inni qad kuntu kadzabtu salasa kadzibat. Sesungguhnya aku, yakni Nabi Ibrahim AS, telah berdusta 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Dusta yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim AS adalah ketika beliau mengaku sakit sehingga tidak bisa turut hadir dan hari raya kaumnya, menisbatkan kerosakan berhala kepada berhala yang paling besar. Dan yang ketiga adalah ketika seorang penguasa kafir hendak menzalimi Sarah, yakni isteri beliau. Kemudian Nabi Ibrahim AS mengakuinya sebagai saudara seperempuannya. Okey, 3 kali Pertama sekali pernah ada perayaan, so maksudnya perayaan itu untuk meraihkan patung lah. Nabi kata aku tak nak pergi, aku sakit dah. Itu yang pertama. Okay. Yang keduanya iaitu ketika Nabi Ibrahim ambil kapak, pergi pecahkan berhala, kemudian gantungkan, maknanya kapak tu pada berhala paling besar. Jadi orang tanya dia, siapa yang pecahkan patung semua? Mana aku tahu? Tu tanya berhala besar tu. Padahal Nabi Ibrahim yang pecahkan tu kan. Dan yang ketiganya, Nabi Ibrahim AS, ini sujud sejarah dia. Kalau kita salinkan bagus untuk kita faham. Nabi Ibrahim ni asal daripada mana? Dia berasal daripada kota Mesopotamia lama, iaitu di satu bandar bernama Ur. Dia lahir dekat Ur. Ur ni sekarang dekat Iraq. Kota Mesopotamia lama. Mesopotamia lama ni kota Ur. Lepas ni boleh tambahkan bacaan kita dekat Google mengenai kota Ur. Sebab itu bila orang bertanya siapakah siapakah Raja Namrud, kalau betul Namrud tu memang satu watak raja yang besar, tentu dia
dia apa nama, dia mesh dengan satu sejarah siapa? Itu yang banyak pendapat sirah kata dia adalah Gilgamesh. Minggu lepas saya sebut. Nanti tambahkan bacaan Gilgamesh. Gilgamesh satu raja terakhir kerajaan Ur. Jadi ketika Namrud mati, dia naik ke atas. Kerajaan Ur dia naik ke atas, pergi ke Haran. Duduk dekat Haran. Haran sekarang berada bawah Turki Syria, sepadan Turki Syria, Haran. Okey. Daripada Haran dia pergi ke Baitul Maqdis. Belah sana tu. Okey. Daripada Baitul Maqdis dia pergi ke Mesir. Dalam perjalanan ke Mesir itulah dia melalui satu raja yang maknanya raja tu suka kalau bini orang dia suka nak ambil. Jadi raja tu tanya, cantik nampak perempuan ni, bini kau ke? Dia kata, tak, ini adik aku. Oh, kalau adik tak thrill, tak apalah, kau jalan lah. Jadi adik dia tak ambil, bini dia ambil, thrill. Kan? Raja ni ada sikit mental disorder, nama thrill. Jadi temperan bohong. Tak, ni adik saya. Adik tak thrill, jalan lah. Pergi Mesir. Lama duduk Mesir, dia balik ke Baitul Maqdis dan meninggal di Hebron. Makamnya berada di Hebron. Hebron tu dalam 70 km daripada Baitul Maqdis. Hebron so jadi dia tahulah perjalanan Ibrahim tu ke mana daripada Ur, raja terakhir Ur tu Gilgamesh tu ataupun Namrud lah, kita kata Namrud tu meninggal, dia pergi ke Haran pergi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu dia dengan anak saudara dia Nabi Lut, kisah Nabi Lut yang diterbalikkan bumi semua tu. Lepas tu dia pergi ke Mesir. Jadi peristiwa yang yang dia berhadapan raja yang ambil bini itu daripada Baitul Maqdis pergi ke Mesir tu. Tu peristiwa tu waktu tu. Okey? Jadi dia bohong 3 kali. So apa takwil dia? Silakan. Dari pandangan syariat, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim AS sebenarnya bukan kesalahan, kerana semua itu termasuk tauriyah atau sindiran. Maknanya tauriyah ni macam apa orang panggil helah. Kan? Helah. Okey. Tetapi Nabi Ibrahim AS mengakui sebagai dusta kerana dari sisi bentuknya memang itu adalah bohong, sehingga Nabi Ibrahim AS merasa itu sebuah darajat rendah dan tak layak memberikan syafaat lantaran orang yang makrifat billah dan dekat kepada Allah akan lebih banyak rasa takutnya. Okey, jadi bagi orang biasa mungkin helah itu dibenarkan. Ingat tak ada satu kaedah tadi tu, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Walaupun dibenarkan, tapi bagi dia tu macam aku buat salah lah pada dia tu, pada Nabi Ibrahim tu. Okey, bagi syariat Nabi kita Muhammad SAW, syariat Nabi kita Muhammad SAW, okey, berdusta yang dimaafkan. Berdusta yang dimaafkan ada 5. Ada 5 keadaan. Maknanya bercakap benar tu disuruh kecuali dalam 5 keadaan. Tambahkan dalam catatan kita. Maksudnya topik dia adalah kita disuruh cakap benar, kan? Qulil haqq walau kana murran. Cakap benar walaupun pahit, kecuali dalam 5 keadaan. Yang pertama, memperbaiki 2 orang yang bergaduh. 2 orang yang bergaduh. Okey. Kita baik dengan A, kita baik dengan B. A cerita kat kita, B ni apalah gedebuk. Kita kebetulan ziarah B tanya kita, A ada kata saya tak apa-apa tak? Kata tak boleh kena cakap benar ni. Kalau cakap benar, lagi bermusuhan. Maka kita, tak adalah, tak ada apa. Okey dia tu. Maknanya, memperbaiki 2 orang yang bermusuhan. Itu yang pertama. Yang keduanya, menghindarkan mudarat. Mengelakkan mudarat yang besar. Dan mudarat contoh yang senang faham. Kita tahu orang ni memang makpit tahu makpit makpit orang ambil benda barang-barang yang tak elok kan. Orang makpit ni kadang-kadang dia tak ada kerja, jadi antara nak menyara dia punya pit dia tu, dia punya benda barang tak elok tu, dia mencuri. Kita tahu dia ni makpit, contoh je tau. Jadi dia tanya kita, Haji, sebelah ni, pakcik sebelah ni balik kampung ke? Nampak macam dah 2 hari gelap rumah dia ni kan. Kalau kita kata, balik seminggu, confirm rumah dia kena pecah. Confirm.
Walaupun kita tahu dia balik seminggu, tak adalah, jari balik tu. Oh ya ke? Nampak muka kecewa Oh ya ke? Mana jalan kan? Maknanya kita tahu mudarat lebih besar. Boleh bertauriah ataupun berhilah. Okay. Yang ketiga, dalam peperangan. Dalam peperangan boleh untuk tak cakap benar. Okay. Kita satu orang kena tangkap, kan? Maka dia kata, saya ni jujur orangnya. General saya nyorok belakang tu. Belakang tu. Ada kat belakang tu. Tak boleh cakap benar. Dalam peperangan tak boleh. Sebab dalam hadis Nabi sebut al-harbu khida'ah. Maknanya peperangan adalah tipu daya. Okey? Yang keempat adalah keaiban yang telah Allah tutup. Jangan cerita dah. Kan? Jangan cerita keaiban yang telah Allah tutup. Kan? Jangan kita jadi orang dah kat masjid dah. Budak-budak muda ni tak tahu pun apa perangai kita. Dulu kita pun, awak tahu tak, pakcik dulu ni nampak aje pakai kopiah ni. Pakcik dulu kaki ekor tau. Orang tak ada siapa tahu pun. Jangan buka. Keaiban yang telah Allah tutup, jangan cerita lah. Kan? Itu benda yang boleh. Macam pakcik dulu kaki ekor, pakcik. Tak adalah. Allah dah tutup. Okay? Dan yang kelima, kata-kata ataupun perkataan yang keji tak boleh nak keluar kat mulut. Walaupun betul-betul. Kan? Macam contoh kan, saya ni jujur orangnya tau. Saya jujur orangnya kan. Muka awak ni macam beruk lah. Tak boleh perkataan keji tak boleh. Kita jujur kan. Kata bercakap benar walaupun pahit, tak boleh. Perkataan keji tak boleh nak sebut. Walaupun betul benda tu. Kan? Tak boleh. Okay? Itu bagi syariat Nabi kita Muhammad SAW. Okay. Okay, bab seterusnya, bab yang terakhir. Islamkah orang tua Nabi SAW? Okay, ini bagi kita, ada perbahasan orang kat luar saya kata, Nabi, bapak Nabi pun kafir dan sebagainya. Okay, bagi kita, apa perbahasan dia? Sila Ustaz. Majoriti ulama Ahlussunnah wal Jamaah meyakini jika Nabi lahir dari rahim-rahimnya bersih, iaitu bersih dari orang tua yang berzina atau kafir. Al-Habib Abdullah Ba'lawi dalam Is'an Ar-Rafi' Syarah kita Sudan Taufik mengatakan yang benar sebagaimana yang ditahqiqkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Okey, siap. Tahqiq tu maknanya yang nak senang faham tu telah dikaji. Dikaji dan dianggap betul-betul. Mana dikaji. Nak senang faham bahasa dia, ditahqiq tu dikaji lah. So maksudnya Al-Habib Abdullah Al-Ba'lawi, okay, dalam kitab Is'ad Ar-Rafiq Syarah kitab Sulam At-Taufiq mengatakan yang benar sebagaimana telah dikaji, ditahqiqkan oleh Imam Fakhruddin. Terus Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz As-Suyuti dan lain-lain, bahawa ayah dan para datuk Rasulullah SAW tidak ada yang kafir. Hal itu sebagai bentuk penghormatan terhadap kedudukan nubuwah. Begitu juga dengan ibunda dan para moyang beliau. Seperti halnya leluhur Rasulullah SAW yang semuanya tidak ada yang kafir adalah leluhur para nabi-nabi lain. Adapun Azar yang dikenal sebagai ayahanda Nabi Ibrahim AS yang benar adalah bukan ayah tapi paman, sebagaimana kesepakatan para ahli kitab dan ahli tarikh sebagaimana diucapkan Al-Hafiz Ibn Hajar. Okey, so jadi Azar adalah orang yang membuat berhala tu. Ada pendapat contoh macam Al-Hafiz Ibn Hajar menyebut bahawa Azar tu sebenarnya paman ni pakcik pakcik Nabi. Pakcik Nabi sebab Azar tu adalah pakcik Nabi. Ada berpendapat demikian. Contoh Al-Hafiz Ibn Hajar kata. Kemudian pendapat yang mengatakan bahawa Azar adalah bapa saudara Nabi Ibrahim AS, maka nama ayahanda beliau adalah Tarah. Tetapi ramai pula ulama yang menyatakan Tarah adalah laqab, yakni julukan dari Azar. Wallahu a'lam. Okey. Di mana dia kata Tarah, ayah nama Nabi Ibrahim tu. Okey, kemudian jika kita mengikuti pendapat bahawa Azar atau Tarah adalah ayahanda Nabi Ibrahim AS, padahal sejarah dalam Al-Quran menyebutkan dia penyembah berhala dan kufur pada ajaran Nabi Ibrahim AS, maka ulama memberikan jawaban bahawa di saat Nur Muhammad SAW masih dibawa oleh Azar, dia sama sekali tak pernah menyembah berhala. Akan tetapi setelah lahir Nabi Ibrahim AS, yang berarti Nur Muhammad SAW sudah berpindah kepada beliau, baru Azar menyembah berhala dan kufur pada ajaran yang hak. Kesimpulannya, orang tua Nabi Muhammad SAW adalah termasuk orang-orang yang selamat dari neraka dengan alasan. Okey, hujah pertama, sila.
termasuk orang yang hidup di masa fatrah, yakni masa kekosongan utusan yang menyampaikan risalah. Okey, istilah masa fatrah ni maknanya orang yang tak ada nabi dan juga rasul. Jadi dia tak tahu mana betul, mana salah dan sebagainya kan. Dia tak tahu. Jadi ahli sunnah wal jamaah kata orang yang hidup dalam masa fatrah dia tak kafir. Kalau dia tidak menyembah berhala lah. Maksudnya tidak kafir kalau tak menyembah berhala. Sila. Dan ahli fatrah dijadikan Allah selamat dari azab neraka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan." Aku tidak akan menyiksa hingga aku mengutus seorang rasul. Jadi Allah tak akan menyiksa sehinggalah diutuskan rasul. Okey. Okay, cuba buat satu dalam catatan kita tu, tambahkan catatan kita. Okey, daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada 2 orang isteri yang masyhur. Satu Siti Sarah. Okay, buatkan 2 lah. Maknanya satu Ibrahim, 2. Satu Siti Hajar. Okay. Daripada Siti Sarah lahir Nabi Ishaq. Daripada Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Okay. Jadi Ismail dan Ishaq. Nabi Ismail lahir dulu. Okay. Daripada Ishaq lahir Bani Israel. Dan Bani Israel banyak Nabi diutus kepada Bani Israel. Daripada Ismail lahir bangsa Arab. Jadi bangsa Arab dengan bangsa Yahudi ni atau bangsa Bani Israel ni dia daripada keturunan yang sama. Sebab tu perangai dia orang lebih kurang sama je. Kalau beriman baik-baik sangat. Kalau jahat tu memang jahat sangat, kering hati. Tak macam kita orang Melayu kita lah ya. Apa beza Israel bom Gaza dengan Bashar Assad bom rakyat dia tu. Dia sedut bom rakyat ceritanya kering, memang hati kering betul kalau kering betul hati. Dia orang daripada keturunan yang sama. Okey. Jadi daripada Bani Israel tadi banyak nabi, banyak sangat nabi. Daripada bangsa Arab hanya 4 orang nabi saja pernah diutus kepada bangsa Arab. Salinkan apa nabi-nabi diutus kepada bangsa Arab? Pertama, Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam makamnya berada di Hadramaut. Nabi Hud makam berada di Hadramaut. Yang keduanya Nabi Shu'aib alaihi salam. Nabi Shu'aib alaihi salam makamnya berada di Jordan. Okey. Yang ketiganya Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh makamnya berada di Mesir. Dan yang keempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makamnya berada di Madinah. Ini 4 orang nabi je daripada bangsa Arab. Okey. Jadi daripada Nabi Ibrahim lahir bangsa Arab, maknanya yang ada nabi di tempat-tempat yang jauh. Contohnya macam Nabi Shu'aib tak sama dengan tempat Nabi Hud, tak sama dengan Nabi Soleh. Jadi semenanjung tanah Arab tu tak ada nabi. Itu dipanggil golongan fitrah. Golongan ahli fatrah atau ahli fitrah atau ahli fatrah itu mana golongan orang tak ada nabi. Jadi ulama berpendapat orang yang tak ada nabi ni kalau dia tak menyembah berhala, dia bukan orang kafir. Dalilnya ni, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Jadi datuk-datuk nabi, ayah nabi, mak nabi apa semua orang yang tak ada nabi ketika itu. Jadi dia ahli fatrah atau ahli fitrah kita panggil. Okey, hujah yang kedua, sila. Hujah kedua, semua ayah ibu dan para moyangnya Rasulullah SAW dihukumi beriman dan tidak kufur. Sebagaimana dalam firman Allah menurut salah satu penafsiran ulama tafsir. Wa taqallubaka fis sajidin. yakni Nur Muhammad selalu berpindah-pindah dari orang-orang yang ahli sujud, surah Asy-Syu'ara. Maknanya keturunan Nabi itu keturunan yang banyak ahli sujud lah. Sebab tu dekat Mekah ketika itu, ketika lahir Nabi SAW, ketika itu dekat Mekah dia ada 4 golongan. Okey, kat Mekah waktu lahir Nabi SAW, Nabi lahir tahun berapa? Siapa ingat? Catatan kita. Nabi lahir tahun gajah tahun gajah tu tahun gajah menyerang Mekah. Nabi lahir tahun 570 Masihi. 570 Masihi. Tuliskan catatan kita tu jadi kita tahu. Jadi ketika Nabi Isa lahir bila? Nabi Isa lahir 1 Masihi lah. 1 Masihi itu merujuk ke Nabi Isa. Jadi daripada Nabi Isa sampai Nabi Muhammad bezanya hampir 600 tahun. Jadi ketika itu
di Mekah yang ada apa? Ada 4 golongan. Yang pertamanya ahli kitab daripada Yahudi. Yang keduanya ahli kitab daripada Nasrani. Okay. Yang ketiganya penyembah berhala. Okay. Dan yang keempatnya orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim, Hanifah. Orang Hanif, ada Nabi Ibrahim. Ini keturunan Nabi atau Nabi kebanyakannya adalah Hanif, daripada golongan orang As-Sajidin ya. Mereka memang dah jauh Nabi Ibrahim daripada mereka, tapi tak menyembah berhala. Okey, kemudian seterusnya hujah yang ketiga. Hujah ketiga, hadis Nabi yang mutawatir, lam azal anqalu min al-asbab at-tahirat ila al-arham az-zakiyat. Aku selalu dipindah-pindahkan dari benang rusuk yang suci ke rahim-rahim yang bersih. Okay. Lalu bagaimana dengan larangan Allah kepada Rasulullah SAW saat memintakan ampunan untuk ibundanya? Jawabnya, sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad Ma'atiyah dalam Mujaz Al-Kalam halaman 45 adalah. Okey, sekejap kita berkenalan sikit, tambahkan dalam catatan kita. Okey, tadi kita ada jumpa Ba'lawi. Ini Ba'atiyah pula Okey. Siapa orang Johor? Orang Johor, ada orang Johor sini tak? Orang Johor tak? Ada? Janganlah malu aku, ni tak mengata ni. Kan? Johor Kalau orang Johor, dia ada Bajrai. Okey. Orang Arab dekat Yaman ni, dia ada dua. Satu Habib, para Habib. Para Habib ni keturunan Nabi SAW lah, ataupun Said Syarifah kan. Yang keduanya orang-orang alim daripada Bani. Okey, itu yang disebut Al-Ba'lawi. Ba tu Bani. Okey, Bajrai. Kalau Johor tu ada Bajrai kan. Peniaga kan. Bajrai, Ba'lawi. Yang ni Ba'atiyah. Okey, so maksudnya dia daripada Bani Atiyah. Dan biasanya Baba ni adalah orang Yaman. Maksudnya, jadi mana ada dua golongan kat sana. Kalau kita pergi Yaman, ada golongan, kalau orang alim, ada sama ada orang alim daripada para Habib, ataupun daripada para Bani ni lah. Ba'lawi lah, Bajri lah, apa nama dia macam ni, Ba'atiyah ni kan. Itu tambahkan dalam pengetahuan kita, catatan kita, at least kita tahu. Okey. Syekh Muhammad Ba'atiyah. Ba tu Bani. Maknanya anak keturunan Atiyah. Okey, kemudian seterusnya. Yang pertama, istighfar tersebut dilakukan sebelum ibundanya dihidupkan dan beriman kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, adanya maslahat yang harus mengakhirkan istighfar Rasulullah SAW sampai batas masa yang diizinkan. Sedangkan terhadap hadis riwayat Muslim tentang perkataan Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan salah satu sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka, maka harus ada pentakwilan. Dan di antara pentakwilannya adalah, pertama, yang dimaksudkan dengan kata ab dalam hadis tersebut adalah bapa saudara, sebagaimana budaya Arab yang memanggil bapa saudara dengan abu. Dan hal itu yang terjadi pula pada azal bapa saudara Nabi Ibrahim AS. Okey, ada orang berhujah kalau kita tengok kan. Oh, Nabi ada sebut satu orang datang, wahai Rasulullah, ayahku punya berhala macam mana? Ayah kau dengan ayahku di neraka. So apa maksud itu? Takwilan dia kan. Jadi abu di sini adalah orang Arab, bukan saja berbapak, tapi pakcik-pakcik pun semua. Sebab ada antara pakcik-pakcik Nabi yang bukan Hanif, dia adalah penyembah berhala. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab tu pakcik Nabi kan. Jadi maksudnya ab tu masuk berujuk balik kepada bahasa yang difahami dalam bahasa Arab. Okey, kemudian yang kedua, asbabul wurud hadis. Okey, siap. Okey, ambil satu istilah ni. Okey. Okey. Sebab Nabi mengucapkan hadis dipanggil asbabul wurud. Asbabul wurud ni sebab Nabi mengucapkan hadis tu. Okey. Contoh, berbuat baik kepada ibu ayah sebahagian daripada iman. Kenapa Nabi ucapkan pada orang ni? Sebab orang tu memang mak ayah dia tak hormat kepada mak ayah dia. Jadi itu asbabul wurud kita panggil istilah ni. Jadi asbabul wurud ni kenapa hadis tu disebutkan? Kalau Al-Quran, kenapa ayat itu diturunkan dipanggil asbabun nuzul. Bahasa dengar asbabun nuzul. Salah satu cara nak memahami apa maksud ayat Quran, kena faham asbabun nuzul ayat itu. Kenapa ayat itu diturunkan?
Kalau nak tahu, antara cara nak tahu kenapa hadis itu, apa maksud hadis itu, kena faham asbabul wurud, kita panggil asbabul wurud, istilah untuk kenapa hadis itu diucapkan. Okey, seterusnya. Asbabul wurud. Asbabul hadis tersebut sebelum turun ayat ke-15 surah Al-Isra tentang bebasnya ahli fatrah dari siksa neraka. Okey. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim tersebut adalah jadi ayat-ayat macam hadis yang Nabi sebut bapak aku dengan bapak aku ni duduk kat neraka adalah sebelum ayat surah Al-Isra ayat ke-15 tu yang wa ma kana mu'azzibina hatta nab'atha rasula diturunkan. Kan? Okey. Seterusnya. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim tersebut adalah hadis ahad, yakni lawan dari hadis mutawatir. Okey, hadis ahad ni istilah, ni nak senang faham, ni panjang, tapi hadis ahad ni status hadis tu lebih rendah daripada hadis mutawatir. Mana mutawatir dulu baru ahad, kan? Maknanya lebih rendah sikit. Dan hadis ahad dalalah penunjukannya zanni, yakni hasil dari hadis ahad hanya penyangkaan kuat saja dan tidak pasti. Tidak boleh menentang dalil qat'i. Dalil qat'i itu dalil yang kuat, yang kuat. Contoh macam Al-Quran, hadis ahad, hadis mengenai ayahku dan ayahmu neraka, itu hadis ahad saja, sedangkan dalil qat'i lagi kuat, itu surah Isra 15 tu. Dan bahawa ahli fatrah akan masuk syurga. Ulama ahli tahqiq teliti dengan dalil menyatakan bahawa tahqiq tu maksudnya betul lah, teliti dengan dalil, maknanya dia mengkaji, ulama yang mengkaji tentang meneliti dalil-dalil itu mengatakan bahawa sebahagiannya tidak membicarakan masalah ini kecuali dengan adab, dan masalah ini juga bukan masalah i'tiqad yang berdosa jika tidak mengetahuinya, sedangkan menjaga mulut itu lebih baik dan lebih selamat, lebih-lebih dalam masalah yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan. Okey, jadi bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kita takkan sebut simply ayah Nabi itu kafir. Sudah adab dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dekat luar sana, kadang-kadang saya dengar orang kata ayah Nabi dan sebagainya, kan. So jadi rujuklah pada kitab yang dibahaskan, kita telah bahaskan tadi ni. Seterusnya, Al-Qadhi Ibn Arabi Al-Maliki, seorang ahli fikih dan hadis dari kalangan Malikiyah, ketika ditanya tentang seseorang yang mengatakan bahawa ayahanda Nabi SAW masuk neraka, beliau menjawab, orang tersebut dilaknat kerana Allah berfirman, innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Surah Al-Ahzab. Jadi maknanya Qadhi Ibn Arabi Al-Maliki, kan, kita lah, walaupun ayah kita buat salah, contoh kata ini tak cerita bab bahasa seterusnya, dia sudah adab mengata bapa orang suka, kan. Jadi maknanya menyakiti Nabi, dan menyakiti Nabi itu orang dilaknat oleh Allah berdasarkan Quran surah Al-Ahzab ayat 57. Wallahu a'lam. Okey, insya-Allah kelas kita minggu depan saya rasa kelas yang terakhir untuk kitab ni, kita ada cuma 3 lagi bab. Khatamlah kita. Berapa kali kelas kita? Maksudnya berapa kali? 5. Kan saya sebut paling kurang maksimal 8 kali, kan. So maksudnya alhamdulillah minggu depan khatam. So minggu depan datang lah untuk belajar khatam. Nanti mungkin penganjur boleh berilah kukut macam yang lepas. Kalau kita nak buat baca kesyukuran, ada makan-makan sikit ke, kan, bawa lah, dia panggil potluck sikit-sikit untuk meraihkan kesyukuran ke. Nanti penganjur akan maklumkan kita lah, insyaAllah. Okay, so insyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa pada minggu depan. Aku qauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang soleh dan solehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa redha di atas segala ketentuan daripada-Mu, ya Allah. Jika Engkau matikan kami
kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhirnya salat Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.